وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Rabbi syarah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Rabbi zidni ilma, wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Allahumma faqihna fid din, ya Allah, kurniakan kepada kami kefahaman tentang agama. Wa 'allimna ta'wil, dan ajarkanlah kepada kami ilmu ta'wil, ilmu memahami Al-Quran yang sebenarnya. Wahdinas siratal mustaqim, dan tunjukkan kepada kami jalan Engkau, jalan yang lurus. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tamanya terima kasih kepada puan moderator, yang dihormati tuan-tuan, perempuan, sahabat pencinta Al-Quran semua sekali, yang dapat bersama-sama dengan kita dalam program pada pagi ini, dan syukur alhamdulillah juga jazakumullah khairan jazak kerana kesudian pihak penganjur dan juga perempuan sekalian untuk memberi peluang dan ruang kepada saya pada pagi ini untuk berkongsi satu tajuk berkenaan dengan Al-Quran. Tetapi tajuk ini walaupun berkenaan dengan Al-Quran dan namanya juga adalah Al-Quran, tetapi ia adalah untuk memberi penjelasan tentang golongan yang menyalahgunakan nama Al-Quran, yang disebut sebagai golongan Quraniyun. Golongan Quraniyun adalah golongan yang menggunakan nama Al-Quran, tetapi mereka terlibat dalam pelbagai bentuk kesesatan yang mencemari agama kita yang suci. Antara yang paling besarnya, golongan Al-Quran ini ataupun Quraniyun, mereka adalah golongan yang menolak hadis serta mempertikaikan hadis, tidak kurang juga yang menghina, yang memperlekehkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta manhaj ataupun metodologi yang telah dibentuk oleh para ulama sekian lama. Selain daripada itu, bahaya golongan Quraniyun ini juga adalah kerana mereka mentafsirkan Al-Quran dengan akal fikiran mereka, dengan menggunakan logik semata-mata, tanpa berpandukan kepada metodologi yang betul ataupun cara yang betul dalam mentafsirkan Al-Quran dan juga cara yang betul dalam memahami Al-Quran. Sebenarnya golongan ini mereka menggunakan pelbagai nama yang mana mesti ada perkataan Quran dalam pertubuhan ataupun NGO mereka. Contohnya kalau di Malaysia ini, mungkin tuan-tuan perempuan pernah mendengar satu kumpulan nama dia JAM, Jamaah Al-Quran Malaysia. Jadi Jamaah Al-Quran Malaysia ini yang melibatkan Kasim Ahmad, merupakan golongan yang menggunakan nama Al-Quran. Kalau kita tengok apa salahnya kan nama Jamaah Al-Quran Malaysia. Jadi itu menunjukkan bahawa bagusnya nama-nama pertubuhan ataupun kumpulan mereka. Tetapi nama Al-Quran itu telah disalahgunakan dengan cara yang tidak betul. Dan cara ini jugalah, strategi seperti ini jugalah yang digunakan oleh Iblis. Dan apabila Iblis cuba memperdayakan Adam AS dan juga Hawa dengan menggunakan perkataan syajaratul khuld, kan, pokok yang kekal abadi. Jadi istilah-istilah yang baik
yang digunakan oleh iblis, yang digunakan oleh syaitan untuk menggoda dan mengelirukan kita sebagai manusia. Jadi perkara yang seperti ini kita jangan tertanya-tanya, sebab sebenarnya inilah proses ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas kita semua di atas dunia ini untuk membezakan siapa yang sebenarnya benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, siapa yang sebenarnya beramal soleh dan berada di atas landasan yang betul. Sebagaimana kita belajar di sekolah ataupun kita menuntut ilmu di universiti, di pelbagai peringkat di universiti, kalau kita menduduki examination, peperiksaan kan, memang pihak pensyarah akan menyenaraikan soalan-soalan. Kalau soalan itu objektif kan, peperiksaan objektif, dia sediakan jawapan-jawapan yang mengelirukan kita. Ada soalan yang mudah, ada soalan yang pertengahan, dan ada soalan yang sangat sukar, yang mana disediakan jawapan-jawapan objektif A, B, C, D yang semuanya itu boleh mengelirukan kita. Maka begitulah kehidupan kita di atas dunia ini. Kadang-kadang kita pun hairan macam mana ada nama Quraniyun, kan, golongan Quran, tiba-tiba golongan ni sesat. Kita pun keliru. Sepatutnya bila orang yang berpegang kepada Al-Quran, mereka ini benar-benar berpegang kepada ajaran Quran. Bagi kita, Quran itu nama yang sangat suci. Nama orang yang tunduk dan akur kepada perintah Allah. Tetapi rupa-rupanya ada agenda, kan, hidden agenda golongan tertentu untuk mengelirukan dan menyesatkan umat Islam. Sebab itu kita perlu berhati-hati dengan golongan seperti ini. Maka pada pagi ini, puan-puan, tuan-tuan sekalian, saya ingin menghuraikan tentang tajuk ini, Quraniyun. Kita perlu bezakan dengan golongan yang benar-benar berpegang kepada ajaran Al-Quran. Yang mana golongan yang benar-benar berpegang kepada ajaran Quran yang disebut sebagai Ashabul Quran, kan, golongan yang mendapat syafaat pertolongan daripada Al-Quran. Ini yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contohnya dalam satu hadis yang disebut oleh Nabi dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Jadi itu istilah yang digunakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu iqra'ul Quran, bacalah Quran. Kenapa? Sebab Nabi mengatakan fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sebab dia nanti akan datang di hari kiamat itu syafi'an, sebagai syafi', sebagai pemberi syafaat, pemberi pertolongan kepada kita, li ashabihi, yakni ashabul Quran. Kan ashabul Quran ni siapa dia? Itu orang yang membaca Al-Quran. Jadi itu istilah yang diguna pakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ashabul Quran. Kan, ahli Quran. Siapa dia ahli Quran? Orang yang membaca Al-Quran, yang memahami Al-Quran, yang tadabbur Al-Quran, yang bersama dengan Al-Quran dan sebagainya. Tapi tajuk kita pada pagi ini bukan berkenaan dengan Ashabul Quran. Tapi ia ada satu golongan yang kontradik dengan golongan Ashabul Quran, dengan ahli Quran. Walaupun nama itu hampir sama, tapi nama itu telah abuse, telah disalahgunakan oleh golongan yang jahat, golongan yang keliru, yang terpedaya dengan iblis, yang kita sebut sebagai talbis iblis, dengan perangkap iblis. Jadi golongan ini menggelarkan diri mereka juga sebagai golongan Quran, jamaah Al-Quran dan seumpamanya. Jadi yang banyaknya adalah mereka ini dipanggil sebagai Quraniyun. Baik, siapa dia golongan Quraniyun ini? Kalau kita lihat kepada dia punya historical background, kan, latar belakang sejarah dia, golongan Quraniyun ataupun yang menamakan diri mereka dengan jenama, dengan brand Jamaah Al-Quran ini, sebenarnya mereka adalah satu movement, satu gerakan anti hadis yang melakukan secara sistematik. Dia rancang
pergerakan mereka secara sistematik untuk mengingkari, menolak dan mempertikaikan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan usaha mereka, rancangan mereka adalah untuk menyebarkan keraguan supaya kita tidak lagi percaya kepada hadis, supaya keyakinan kita goncang, dapat digoyahkan dengan kefahaman-kefahaman yang keliru, tetapi dengan berjenamakan seruan untuk kembali kepada Al-Quran. Ini bahaya, kan? Mereka, agenda mereka supaya umat Islam tolak hadis ataupun mempertikaikan hadis ataupun memahami ajaran agama dengan cara yang salah, tapi dengan brand, kan, dengan jenama, dengan slogan untuk kembali kepada Al-Quran. Jadi ini sangat bahaya. Gerakan ini, movement ini sebenarnya berlaku di banyak tempat dalam dunia ini, khususnya di negara-negara yang majoriti umat Islam. Contohnya di Pakistan, kan, gerakan ini dimulakan pada tahun 1902 di Lahore, kan, oleh satu orang pemimpin mereka yang bernama Abdullah Jakrawalawali. Dan orang yang menyokong Jakralawi ini, Abdullah Jakrawalawi ini, contohnya ialah tokoh-tokoh seperti Ghulam Ahmad Parviz, Al-Hafiz Muhammad Aslam, dan banyak lagi lah tokoh-tokoh yang lain, yang mana mereka ini juga memperkenalkan Quds 19, dan Quds 19 inilah juga yang dibawakan oleh Qasim Ahmad dalam negara kita. Jadi golongan inilah yang menyebar luaskan ajaran yang terpesong ini, yang boleh merosakkan akidah kita serta merosakkan amalan-amalan, termasuk ibadat kita orang Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di Malaysia pula, kalau kita ambil contoh, mereka menamakan kumpulan mereka sebagai Jemaah Al-Quran, yang mana Qasim Ahmad ini, sebagaimana yang kita sedia maklum, dia adalah pengikut kepada Rashad Khalifah, dan mereka mendakwa mereka berpegang kepada Al-Quran semata-mata kerana proses pengumpulan hadis itu mereka dakwa mempunyai banyak kepincangan. Itu dakwaan mereka. Jadi mereka mengatakan bahawa hadis, pengumpulan hadis dan menjadikan hadis sebagai salah satu daripada masadir syariah, salah satu sebagai sumber ataupun the sources of Islamic law, sumber kepada undang-undang Islam, dia kata satu penyelewengan dan tidak boleh diterima sebagai salah satu sumber dalam perundangan Islam. Itu mengikut golongan ini, mengikut Qasim Ahmad, golongan Quraniyun. Jadi itu menunjukkan betapa bahayanya golongan Quraniyun ini. Baik, kemudian apa yang berlaku ialah golongan ini, kalau kita lihat sebenarnya dia punya link, kan, dia ada hubung kait, dia ada hubungan dengan zaman, sejak daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab daripada zaman Nabi, sebagaimana yang kita tahu bahawa golongan Quraisy, golongan musyrik, mereka ini sentiasa berusaha untuk mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai cara, dengan pelbagai dakwaan, tuhmahan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malah pada zaman sahabat pun ada orang yang bernama Umayyah bin Khalid, yang mana dia mengatakan bahawa segala isu, segala masalah dan hendaklah merujuk kepada Al-Quran sahaja. Tetapi apa yang dilakukan oleh Umayyah ini ditolak oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang memberi pandangan dan peringatan kepadanya bahawa dia hendaklah menerima semua ajaran daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini antara contoh perkara-perkara yang berlaku, dan kita tahu bahawa sejak itu malah sewaktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup lagi, telah ada dakwaan nabi palsu dan sebagainya, walaupun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup. Dan kemudian apabila baginda wafat pun muncullah banyak golongan pemimpin ajaran sesat ini. Jadi itu perkara yang kita boleh lihat sejak daripada zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup.
Sehinggalah kepada hari ini kita boleh melihat bagaimana di zaman kita hari ini golongan the Quraniyun ini, golongan Quran tersebar di Pakistan, di India, di Mesir. Padahal kita tahu bahawa Pakistan, Mesir, India adalah negara yang mempunyai ramai orang Islam dan mempunyai ramai para ulama, ada pondok-pondok pesantren, pusat-pusat pengajian agama yang begitu masyhur, yang menjadi tumpuan. Malah rakyat kita pun ramai yang pergi menuntut ke sana, tetapi golongan Quraniyun ini mendapat sambutan di negara-negara yang majoriti orang Islam dan mempunyai ramai dia para ulama dan juga tempat-tempat pengajian agama. Ini menunjukkan betapa bahayanya golongan Quraniyun jikalau kita tidak berhati-hati. Maka gerakan ini tersebar di Pakistan, di India, di Mesir, di Nusantara kita ini, di Singapura, Thailand, Malaysia, Indonesia, dan mereka menggunakan nama Jemaah Al-Quran. Jadi apabila kita lihat golongan ini di Malaysia, mereka cuba untuk menubuhkan Jemaah Al-Quran Malaysia pada tahun 1995, tetapi alhamdulillah di negara kita mempunyai pihak berkuasa yang berusaha dan berjaya mengawal perkembangan ataupun cubaan untuk mengembangkan ajaran ini. Tetapi kita sedia maklum bahawa kita mempunyai banyak kekangan, terutama kekangan dari segi perundangan dan enactment yang berkaitan sama ada undang-undang itu codified ataupun tidak. Tapi jikalau codified sekalipun, kita mempunyai masalah dari segi penguatkuasaan, kerana di negara kita ini kita mempunyai negeri-negeri yang mempunyai otonomi masing-masing dalam bidang agama Islam, yang mana setiap negeri mempunyai otonomi mereka yang tersendiri. Jadi itu antara perkara yang menjadi cabaran besar sebenarnya dalam kita mengawal perkembangan ajaran sesat dalam negara kita. Jadi kalau kita lihat kenapa bahayanya golongan ini, sebab mereka bertopengkan dengan nama Quraniyun, golongan Quran. Tetapi apa yang mereka lakukan sebenarnya mereka bersama-sama dengan missionary agama yang bukan Islam. Contohnya Rashad Khalifa sebenarnya sebagai contoh, dia pernah membentangkan working paper yang bertajuk Islam masa lampau, kini dan masa depan dalam satu seminar missionary Kristian Yahudi pada tahun 1983 di Amerika Syarikat. Ini pun satu contoh yang boleh kita jangkakan. Suara dah tak dengar, Ustaz. Ya, apa dia? Apa dia? Ya, saya rasa suara Ustaz memang jelas, sangat-sangat jelas. Silakan Ustaz teruskan. Teruskan okey, baik. Baik, jadi apa yang berlaku ialah bagaimana mereka melakukan perkara ini dengan mendapat sokongan daripada pertubuhan-pertubuhan yang memang berperanan untuk menyeluruhkan orang Islam. Sebab mana mungkin kita, kalau kita benar-benar jujur dengan agama kita, kita ikhlas dengan agama kita, kita dapat diterima oleh golongan missionary Kristian Yahudi di Amerika. Jadi ini contoh bagaimana betapa besarnya dana mereka dan organisasi yang berada di belakang mereka, yang menunjukkan kepada kita bahawa jikalau kita tidak berhati-hati ataupun kita take for granted dan kita memandang mudah tentang perkara ini, maka mereka boleh melakukan banyak perkara, terutamanya di kalangan anak-anak muda kita yang memang cetek dan banyak yang tidak mengambil peduli tentang agama mereka sendiri, yakni agama Islam. Jadi ini antara perkara yang kita perlu sangat berhati-hati kerana wujudnya organisasi yang besar di peringkat antarabangsa yang menyokong gerakan mereka ini. Jadi apa yang berlakunya ialah selepas Rashad Khalifa ini dia bentangkan working paper itu di Amerika pada tahun 1983, maka pada waktu itulah, yakni pada tahun 83 lah,
mereka mulai menubuhkan jamaah Quran ataupun di Quranic Society, yang mana di Malaysia ni tahun 1995 oleh Kasim Ahmad. Jadi bagi kita orang Islam, first time kita tengok nama di Quranic Society, kita mesti tertarik. Kita mesti tertarik, terutamanya bagi sesiapa yang menyintai Quran, yang suka membaca Quran, yang menjadikan pembacaan Quran, tadabbur, tafsir Quran itu sebagai agenda pada setiap pagi permulaan harinya, maka sudah tentulah bila melihat nama, brand kan, the Quranic Society itu, kita akan terpaut dan terpikat untuk mendekati pertubuhan ataupun persatuan seperti ini. Tetapi inilah bahayanya golongan ini, kerana mereka menggunakan nama Quran, the Quranic Society yang mereka tubuhkan di Amerika, dan di Malaysia disambut lebih kurang 12 tahun selepas itu, yakni pada tahun 1995. Jadi bermula daripada situlah mereka mulai mengeluarkan statement ataupun kenyataan yang mengelirukan, yang menyesatkan, yang bertentangan dengan Quran, yang bertentangan dengan hadis, padahal mereka kata mereka di Quranic Society, tetapi apa yang mereka keluarkan fatwa-fatwa adalah fatwa yang menyesatkan, yang bertentangan dengan tafsiran para ulama yang muktabar. Maka mereka mulai memulakan kita kata penyebaran hadis-hadis palsu, iblis kan, yang direkakan oleh syaitan, dan percaya kepada hadis bahawa dia adalah satu perkara yang dicipta oleh iblis dan sebagainya. Jadi ini adalah satu tumahan yang dahsyat kepada proses dan usaha pengumpulan hadis yang telah dilakukan oleh para ulama sebegitu lama. Dan kita boleh lihat bagaimana mereka ini menyebarkan pendapat-pendapat mereka yang salah ini dengan menggunakan judul-judul buku yang sangat mengelirukan. Contohnya Rashad Khalifa, dia mengarang satu buku yang tajuk dia Miracle of the Quran, Mujizat Quran. Jadi bagi kita yang kita kata ashabul Quran, kita sebagai pencinta Al-Quran, ahli Al-Quran kan, kita bila kita tengok buku yang tajuk dia the Miracle of the Quran kan, mukjizat Quran, sudah tentu kita akan terpaut. Tetapi buku seperti inilah konten dia kan, kandungan dia mempunyai kandungan yang menyesatkan kan. Kemudian barulah mereka pergi kepada God message to the world kan, the computer speaks, mulai mereka kaitkan dengan huruf-huruf rahsia, huruf yang mana semuanya itu adalah cubaan untuk mengelurkan orang Islam. Dan tajuk buku seperti Quran, the Final Scripture, ini satu tajuk buku yang bagus, tapi sebenarnya dia adalah satu usaha untuk mengelirukan orang Islam. Jadi apa yang kekeliruan yang dilakukan oleh golongan Quraniyun ini supaya umat Islam goyahkan keyakinannya kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita lihat contohnya ialah apa yang berlaku dalam negara kita kan, sebagaimana yang dilakukan oleh Kasim Ahmad apabila beliau dan rakan-rakannya membuat pelbagai tumahan yang dahsyat kepada hadis. Contohnya mempertikaikan macam mana Imam Bukhari dapat mengumpulkan, menghafal hadis ribuan, puluhan, ratusan ribu hadis, dan dia mengatakan bahawa ini adalah satu perkara yang mustahil dari segi akalnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahawa mereka memang attack, dan mereka melakukan serangan demi serangan terhadap tokoh-tokoh hadis sebesar Imam Bukhari, Imam Muslim dan sebagainya. Mereka bukan saja menyerang ulama-ulama, malah mereka menyerang kutubus sittah kan, kitab-kitab hadis yang disusun oleh para ulama itu. Cuba kita bayangkan kalau orang Islam mulai tidak percaya kepada Imam Bukhari, tidak lagi percaya kepada Imam Muslim dan imam-imam yang lain. Cuba kita bayangkan di mana kita akan letakkan authentic hadis kan, hadis-hadis yang sahih ini, sedangkan ulama sebegitu hebat perjuangan mereka dalam membuat tapisan demi tapisan
selain daripada mengumpulkan hadis-hadis yang ada. Jadi apa yang dilakukan oleh mereka ialah mereka mulai membuat dakwaan bahawa hadis ini satu perkara yang mustahil sebenarnya, sebab pengumpulannya adalah begitu lama selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu cara mereka cuba goncangkan keyakinan kita ahli Al-Quran, ashabul Quran kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara dakwaan golongan Quraniyun ini ialah mereka mengatakan bahawa hadis ataupun sunnah Nabi adalah satu ajaran palsu, ajaran yang direka-reka, yang dicipta 200 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini contoh bagaimana kejahatan mereka dalam usaha mereka untuk menjauhkan orang Islam daripada hadis-hadis Nabi. Kemudian mereka mengatakan bahawa daripada hadis-hadis palsu, bukan hadis palsu yang disebut oleh para ulama muktabar, tapi hadis palsu mengikut mereka. Kerana mereka mengatakan bahawa hadis-hadis yang dikumpulkan 200 tahun selepas kewafatan Nabi itu adalah hadis-hadis palsu. Jadi ini yang mengelirukan orang Islam. Kita tahu bahawa memang ada hadis maudhu', tapi hadis maudhu', hadis palsu sebagaimana yang dikategorikan oleh ulama-ulama hadis yang muktabar, bukan hadis palsu mengikut klasifikasi oleh golongan Quraniyun. Jadi golongan Quraniyun bagi mereka semua hadis itu palsu. Sebab apa hadis itu palsu? Kerana hadis itu bagi mereka dikumpulkan 200 tahun selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini kejahatan mereka. Kemudian mereka mengatakan bahawa punca perpecahan yang berlaku adalah kerana hadis-hadis Nabi. Jadi mereka menyebut tentang perbalahan, pertikaian serta pertembungan yang berlaku di antara Aisyah dengan Ali, di antara Muawiyah dengan Ali dalam perang Siffin, perang Jamal, yang mana bagi mereka ini adalah berpunca daripada hadis-hadis Nabi. Jadi jahatnya mereka ini. Jadi kemudian mereka mengatakan bahawa dengan sebab hadislah maka ini mempengaruhi orang-orang Islam sehingga berlaku pelbagai masalah di kalangan orang Islam. Sedangkan bila kita belajar agama kita, para ulama mengatakan bahawa hadis ini adalah salah satu di antara dua primary sources, kan, sumber utama perundangan Islam, yang mana peranan hadis itu adalah untuk memberi penjelasan, kan, explanation kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Jadi bagaimana kita nak solat jikalau kita tidak ada hadis Nabi? Sebab itu kalau kita tengok golongan Quraniyun ini kemudiannya, walaupun peringkat awal mereka kata mereka solat, kemudian mereka kata mereka solat 3 waktu, sebab hanya 3 waktu yang ikut kefahaman mereka disebut dalam Al-Quranul Karim, sebab mereka tidak berpegang kepada hadis Nabi. Kemudian akhirnya kita boleh melihat bagaimana sembahyang mereka sangat berbeza dengan solat orang-orang Islam yang sebenarnya, kerana mereka solat mengikut fikiran mereka dan mengikut hawa nafsu mereka, dan tidak solat berdasarkan kepada apa yang diajarkan oleh Nabi, sedangkan Nabi diutuskan kepada kita untuk menunjukkan contoh sebenar dan memberi penjelasan kepada ajaran Al-Quran. Kemudian seterusnya golongan ini juga dengan jahatnya mengatakan bahawa Al-Quran sendiri, kan, melarang kita daripada percaya kepada hadis. Ini jahatnya mereka. Jadi bagi mereka, kalau kita benar-benar berpegang kepada ajaran Quran, maka kita tidak akan percaya kepada hadis. Jadi ini satu, kita kata, pendapat dan kesimpulan rumusan golongan Quraniyun yang sangat jahat. Dan ini jugalah yang menjadi pegangan Jamaah Al-Quran Malaysia, JAM, yang ditubuhkan oleh Kasim Ahmad dalam negara kita. Golongan ini mereka mengatakan bahawa surat Quran sendiri dalam surah Jathiyat, dalam ayat yang ke-6, menyebut tentang bahawa perkataan hadis yang ada dalam ayat berkenaan, inilah wahyu Tuhan yang kami bacakan kepada kamu dengan sebenar-benarnya,
maka hadis yang manakah selain daripada wahyu ini yang mereka percaya? Jadi perkataan hadis dalam Al-Quranul Karim, mereka faham, mereka memberi makna kepada hadis Nabi. Sedangkan kita tahu bahawa setiap perkataan yang ada dalam Al-Quran, kita tidak boleh memberi makna yang melencong daripada makna yang diberikan oleh ulama yang muktabar. Sebagai contoh, kita tengok golongan Quraniyun apabila mereka mentafsirkan ayat la ikraha fid din qad tabayyana rusyd minal ghayy, kan, ayat ini antara ayat yang sangat popular di kalangan mereka, yang sering mereka sebut sebagai contoh, kan, la ikraha fid din, kan, no compulsion in religion, tidak ada paksaan dalam agama. Jadi bagi mereka, kita tak boleh paksa anak kita pakai tudung, kita tak boleh paksa anak kita tutup aurat, kita tak boleh buat undang-undang khalwat, kan, kita tak boleh mengambil tindakan kepada orang Islam yang minum arak atas alasan tidak ada paksaan dalam agama, no compulsion in religion. Ini adalah satu kefahaman yang mengelirukan di kalangan golongan Quraniyun, sebab mereka menolak hadis dan mereka menolak tafsiran-tafsiran para ulama yang muktabar tentang ayat la ikraha fid din. Sedangkan bagi kita yang mendekati Al-Quran, kita yang melazimi Al-Quran, apabila kita membaca ayat la ikraha fid din, kita mengetahui bahawa di kalangan apa yang kita sebut sebagai ummahatut tafasir, major exegesis, kan, tafsir-tafsir utama yang disusun, yang ditulis, dikarang oleh para ulama tafsir yang besar, yang ternama, yang terkenal seperti Imam Qurtubi, Imam At-Tabari, Imam Katsir, Zamakhsyari, Ar-Razi dan sebagainya. Bukan itu sebenarnya maksud la ikraha fid din. Kalau kita lihat tafsiran-tafsiran Imam Ibn Katsir, At-Tabari, Imam Qurtubi dan sebagainya, maksud la ikraha fid din, tidak ada paksaan dalam agama, ialah kita tidak boleh memaksa orang bukan Islam untuk memeluk Islam. Itu maksud dia. Maksud dia tidak ada paksaan itu, kita tidak boleh paksa orang bukan Islam masuk Islam. Malah kita dilarang, diharamkan kepada kita memusnahkan tempat ibadat orang bukan Islam. Kita kena bagi jaminan, kita kena sediakan protection dan perlindungan kepada kuil-kuil, temple, semua ni, rumah ibadat bukan Islam. Kita wajib menjamin keamanan kepada rakyat yang bukan beragama Islam untuk beribadat mengikut cara mereka. Malah ayat la ikraha fid din ini jugalah yang mana kita sebagai umat Islam, kita tidak boleh mengganggu orang bukan Islam yang beribadat. Kalau mereka pergi ke tempat ibadat mereka, kita ganggu mereka, kita bukan sahaja tidak mendapat pahala, silap-silap kita mendapat dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mengganggu golongan zimmi. Dan golongan zimmi ada hak dia, dan ada rights yang dijamin dalam sebuah negara yang diperintah oleh orang-orang Islam. Jadi itu kefahaman yang sebenarnya. Tetapi kita boleh memaksa, kan, kita boleh menyediakan undang-undang, menggubal undang-undang dan menguatkuasakan undang-undang bagi menghalang orang Islam daripada berkhalwat. La taqrabuz zina, itu ayat Quran sendiri, la taqrabuz zina, jangan kamu mendekati zina. Maksudnya termasuklah khalwat, bercumbuan, kan, kelakuan yang tidak senonoh di tempat yang tertutup ataupun tempat yang terbuka dan sebagainya. Maka usaha mereka untuk merosakkan ajaran Islam ini ialah dengan membawa kefahaman yang salah berkenaan dengan tafsiran tertentu daripada ayat-ayat suci Al-Quran Karim yang tertentu. Dan sebab itu mereka sentiasa mengatakan bahawa kita tidak boleh menggunakan hadis Nabi, dan kita juga tidak boleh menggunakan tafsiran para ulama, walaupun ulama itu mereka lah yang menyusun major exegesis, kan, tafsir kitab tafsir yang utama yang ada kepada kita pada hari ini. Jadi itu antara bahaya yang ditimbulkan oleh golongan ini.
Jadi Kasim Ahmad pun mengikut jejak langkah yang sama apabila Kasim Ahmad sendiri cuba untuk memberi tafsiran dia sendiri, dan kita tahu bagaimana Kasim Ahmad sebelum dia meninggal dunia, dia dalam usaha untuk menyusun tafsir Al-Quran dia sendiri, sedangkan kita tahu bahawa Kasim Ahmad tidak ada latar belakang yang kukuh berkenaan dengan pengajian agama, khususnya berkenaan dengan bahasa Arab, bahasa Al-Quran, juga dalam bidang tafsir, tetapi dia begitu berani untuk membuat satu terjemahan dan tafsiran Quran dia sendiri. Jadi ini contoh bagaimana kuatnya semangat golongan jemaah Al-Quran ini, Quraniyun, dalam melakukan perkara yang negatif kepada agama kita. Baik. Selain daripada itu, bahayanya golongan ini kerana mereka mengatakan bahawa untuk memeluk Islam tidak perlu kita mengucap 2 kalimah syahadah. Ini satu perkara yang sangat bahaya. Kita mengatakan bahawa berdasarkan hadis-hadis Nabi, seseorang yang ingin memeluk Islam hendaklah mengucap 2 kalimah syahadah. Yang sama ada mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tetapi oleh kerana mereka reject hadis, mereka tidak mahu. Malah mereka mengatakan tidak perlu pun untuk mengucapkan 2 kalimah syahadat. Jadi ini contoh bagaimana kekeliruan yang disebarkan oleh golongan Quraniyun. Baik, selain daripada itu, kita lihat bagaimana golongan ini juga mereka mengatakan bahawa Quran ini tidak perlukan kepada explanation. Quran itu sendiri cukup untuk kita gunakan sebagai panduan. Jadi ini satu perkara yang sangat bahaya. Sedangkan kita hari ini kita lihat dalam kehidupan kita di atas dunia pun kita perlukan kepada explanation. Kita pergi ke hospital sekalipun, kita dapatkan services, perkhidmatan di hospital, kita perlukan penjelasan daripada doktor, daripada pakar yang terlibat, spesialis. Kita perlukan penjelasan daripada jururawat tentang prosedur, apa-apa yang rawatan, ubat dan sebagainya yang dilakukan, yang diberikan, prescription dan sebagainya. Itu di hospital dalam kita mendapatkan rawatan perubatan. Kalau kita dapatkan perkhidmatan untuk servis, maintenance kenderaan kita pun, walaupun kenderaan kita ini ada manualnya, tetapi manual itu tidak cukup. Kita perlukan explanation daripada staff yang ada di service center. Jadi itu contoh mudah untuk kita faham bahawa kita sebagai manusia ini, kita sangat memerlukan bantuan kepada pihak yang terlibat untuk memberi penjelasan kepada kita, menghuraikan kepada kita apa yang kita tidak faham dan sebagainya. Maka begitulah Al-Quran. Al-Quran ini daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Al-Quran, untuk kita memahami Al-Quran dengan cara yang tepat, dengan cara yang komprehensif, menyeluruh, lengkap dan sebagainya, maka sudah tentu kita perlukan explanation. Jadi di mana kita boleh dapatkan explanation itu kalau bukan daripada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudiannya disyarahkan oleh para ulama yang muktabar. Jadi ini antara perkara yang kita perlu terima. Realiti kita pun kita memang memerlukan kepada explanation, dan explanation itu mestilah orang yang specialize dalam bidang itu, professionally trained, orang yang memang mendapat latihan secara profesional, orang yang mendapat recognition, pengiktirafan, barulah kita akan dapat explanation yang tepat. Maka kalaulah di hospital pun kita perlukan kepada staff yang professionally trained, kalau di service center, kenderaan kita pun kita perlukan kepada bantuan dan juga nasihat serta penjelasan daripada staf yang mendapat latihan secara profesional, maka apatah lagi apabila kita berinteraksi dengan Al-Quran yang merupakan wahyu dan divine,
daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentulah lebih-lebih lagi kita perlukan kepada explanation yang tepat, yang tidak akan menyesatkan kita. Sedangkan golongan Quraniyun, mereka ini yang peliknya ialah mereka mengatakan bahawa Quran tak perlu kepada hadis untuk memberi explanation, untuk memberi penjelasan, sebab dia kata Quran itu sudah cukup sempurna. Jadi ini antara usaha mereka dalam mengelirukan kita. Jadi banyaklah contoh-contoh yang mereka cuba kan untuk mengelirukan kita. Contohnya mereka sebut dalam surah Al-An'am bahawa Quran ini kami tidak tinggalkan sesuatu pun dalam kitab ni, dan surah Al-An'am ayat 38. Jadi mereka menggunakan alasan itu bahawa Allah tak tinggal satu pun dalam kitab ini. Maka dia kata bahawa Quran ini sudah cukup dan tidak perlu kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan bila kita lihat kepada tafsiran yang dibuat oleh para ulama berkenaan dengan surah Al-An'am ayat 38 ni, maksud Allah tidak tinggalkan sesuatu pun dalam kitab Al-Quran ini, maksudnya ialah Allah Ta'ala telah menyediakan kepada kita semua mabadi' ammah, kan, semua ajaran-ajaran secara spesifik pun ada, secara umum pun ada, prinsip-prinsip am dan sebagainya, yang mana telah mencakupi seluruh kehidupan kita. Jadi Quran itu telah menyediakan kepada kita peraturan yang sempurna. Bukan bermaksud tidak perlu kepada sebarang penjelasan, tidak, kan. Quran itu memang sempurna. Jadi kehidupan kita ni memang sudah lengkap. Kita sudah ada qawaid fiqhiyah yang disusun oleh para ulama berdasarkan kepada ajaran Quran, nas Quran dan nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiba-tiba mereka ini memberi satu kefahaman yang salah, seolah-olah bila Allah Taala kata Quran ni tak tinggal satu benda pun, mereka memberikan kefahaman bahawa tidak perlu lagi kepada hadis-hadis Nabi untuk memberi penjelasan kepada Al-Quran. Ini jahatnya mereka, usaha mereka untuk menimbulkan kekeliruan kepada kita semua. Baik, sidang hadirin mukminin, kalau kita lihat mereka ini sebenarnya mereka terpesong daripada kaedah-kaedah penting yang telah disebut oleh para ulama sebenarnya. Sebagai contoh, kalau kita lihat apabila melibatkan ajaran Al-Quran, kita lihat bagaimana Ibnu Abbas, kan, hibrul ummah, kan. Ibnu Abbas ini dipilih sebagai seorang sahabat yang mana kefahaman dia tentang Al-Quran akan diutamakan jikalau berlaku percanggahan atau perbezaan pendapat dengan sahabat Nabi yang lain. Maka Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ketika mana dia mentafsirkan ayat dalam surah Taha ayat 123-124, apa kata Abdullah bin Abbas? Ibnu Abbas kata, sebagaimana yang dinaqalkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, dia kata bahawa Allah Ta'ala menjamin kepada sesiapa sahaja yang membaca Al-Quran dan mengikuti apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, bahawa dia tidak akan sesat di dunia dan dia tidak akan celaka di hari akhirat. Jadi siapa yang baca Quran, Ibnu Abbas kata, siapa yang baca Quran, siapa yang ikut ajaran Quran, maka Ibnu Abbas kata dia tidak akan sesat di dunia dan dia tidak akan binasa di hari akhirat nanti. Itu kata Ibnu Abbas. Tapi untuk kita memahami macam mana orang yang baca Quran dan ikut ajaran Quran, dia tidak akan sesat di dunia dan dia tak akan binasa di hari akhirat, kita perlu lihat kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu apabila Nabi menyebut dalam satu hadis baginda, taraktu fikum amrain, kan, aku telah tinggalkan kepada kamu amrain, dua perkara. Yang mana Nabi kata, lan tadillu ma tamassaktum bihima, kamu tidak akan sesat selama mana kamu berpegang kepada kedua-duanya. Apa dia? Kitab Allah wa sunnata rasulih
iaitu kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi hadis ni status dia sahih li ghairi, diriwayatkan oleh Imam Malik, Ibnu Hazm, Al-Baihaqi dan sebagainya, dan disahihkan oleh Syekh Salim Al-Hilali. Jadi ini ada satu gambaran kepada kita bahawa untuk memastikan kita tidak akan sesat, maka dalam hadis disebut bahawa kita perlu berpegang kepada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mengatakan bahawa pada zaman hari ini kita ada banyak puak, kita ada banyak kelompok. Setiap orang dia ada kelompok masing-masing. Kenapa? Sebab setiap orang ni dia ada tendensi, kecenderungan, dia hobi, kegemaran yang berbeza di antara satu sama lain. Ada orang dia minat berniaga, kan? Ada orang dia minat hiburan, ada orang dia minat sukan. Maka setiap orang tu dia ada NGO dia masing-masing, persatuan dia, kelompok dia masing-masing berdasarkan kepada kecenderungan masing-masing. Macam tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ni adalah sahabat Al-Quran, kan, pencinta Al-Quran. Jadi setiap pagi ataupun setiap hari kita ada aktiviti bersama, sama ada secara online ataupun secara fizikal, sebab kita minat dengan Quran, kita berada dalam satu grup yang menyintai Quran. Jadi ada orang yang mana dia menyintai kenderaan, dia adalah pencinta kereta, peminat kereta sebagai contoh, maka dia ada grup dia yang tersendiri. Ada grup kuliah, kan? Ada grup hiburan, nasyid dan sebagainya. Tetapi apa yang pentingnya ialah kita perlu bergabung di bawah jenama Islam yang sebenarnya, iaitu jenama yang menggunakan dan merujuk kepada Quran dan Sunnah. Tetapi apa yang berlaku ialah ramai orang yang salah di dalam cara berpegang kepada ajaran Islam. Kita ambil contoh, Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Dia mengatakan bahawa kita ada kaedah dan rujukan dalam memahami teks Al-Quran dan hadis. Kan? Kita ada metodologi, cara kaedah kita, kan, manhaj dalam kita memahami teks Al-Quran dan hadis. Kita tak boleh memandai-mandai, kan? Macam kita lah bila kita bercakap bab perubatan, kita mesti dapat mesti memperolehi pendapat daripada doktor yang terlatih, kan, doktor yang belajar di universiti, yang diiktiraf dan bekerja sekian lama melalui pengalaman dia, kelulusan dia, dengan training dia dan sebagainya, barulah kita boleh pegang ataupun percaya kepada pendapat dan pandangan yang diberikan. Mana mungkin kita menerima pendapat berkenaan dengan bidang perubatan daripada orang yang tidak ada latar belakang pengajian di dalam Faculty of Medicine, kan? Dia tak masuk universiti dalam bidang perubatan, dia tidak menjadi tidak melalui housemanship, tidak melalui kursus-kursus yang tertentu, tidak bekerja sebagai doktor, bukan bidang dia pun bidang perubatan, kan? Sekadar tengok YouTube dan sebagainya, tiba-tiba nak bagi pendapat tentang bidang perubatan. Itu satu perkara yang tak boleh, kan, mustahil. Dan kalau kita terima pendapat itu, maka kita akan sesat. Maka begitulah juga dalam bidang agama. Bagaimana mungkin kita menerima pendapat orang yang tidak terlatih dalam bidang agama, tidak menggunakan kaedah yang betul, tiba-tiba dia nak bagi pendapat tentang Quran. Maka ini satu cara yang salah sebenarnya. Maka Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql, bila dia menguraikan tentang kaedah yang betul dalam memahami nas Al-Quran, dia kata bahawa rujukan yang betul ialah dengan melihat kepada nas itu sendiri, kan? Kalau ayat Quran, ada ketikanya ayat Quran itu dijelaskan oleh ayat Quran yang lain, dalam surah yang lain. Ayat Quran kita faham melalui ayat Quran yang lain, kan? Ada ketikanya ayat Quran itu kita boleh memahami dengan cara yang betul melalui hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antara cara yang disebut oleh Syekh Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aql. Dia juga akan mengatakan bahawa selain daripada hadis-hadis Nabi, kita juga perlu memahami nas agama ini, termasuk nas Al-Quran, melalui kefahaman salafus salih, kan, melalui kefahaman para sahabat, para tabi'in, sebab mereka ni zaman mereka sangat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita perlu mengikut
mazhab-mazhab yang muktabar, kan, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali. Jadi begitulah juga bila kita sakit sebagai contoh, apa cara yang paling selamat kalau kita sakit? Iaitu dengan cara kita dapatkan rawatan di hospital kerajaan ataupun hospital swasta, hospital yang dah ada nama, kan? Yang mana masyarakat tahu itu adalah hospital yang menyediakan perkhidmatan yang terbaik. Jadi kalau kita sakit pun, kita takkan pergi jumpa orang bawah pokok, entah siapa orang tu untuk kita dapatkan rawatan. Sudah banyak contoh yang berlaku dalam negara kita, orang yang nak sihat tapi dia makan jamu-jamu yang salah, kan, yang tidak mendapat yang tidak dikawal, kan, yang tidak dapat kelulusan oleh KKM, Kementerian Kesihatan dan sebagainya, maka ramuan-ramuan yang dimakan itu walaupun atas nama apa sekalipun, makanan sunnah ke, ubat tradisional ke apa ke, kalau tak diluluskan oleh pihak berkuasa dan mengandungi bahan ingredient, kan, yang bahaya, yang berisiko tinggi, maka itulah yang kemudiannya berakhir dengan mendapat penyakit yang lain pula. Sedangkan mereka nak sihat, maka sepatutnya mereka pergi ke hospital kerajaan ataupun hospital swasta yang sudah pun diterima, kan, oleh masyarakat secara meluas. Jadi dalam agama kita pun macam tu. Bila kita nak berpegang kepada ajaran agama, hendaklah kita berpegang kepada ajaran agama yang datang daripada sahabat Nabi, yang datang daripada para tabi'in ataupun ulama-ulama yang muktabar, yang diiktiraf oleh seluruh umat Islam. Barulah kita tidak akan sesat. Jadi sebab itulah para ulama telah menyenaraikan cara memahami Quran dengan cara yang betul, bukan sebagaimana cara yang iktiraf oleh golongan Quraniyun. Bukan. Apa dia cara yang betul? Iaitu bila kita nak faham ayat Quran, macam contoh yang saya sebut tadi, la ikraha fid din, macam mana cara dia? Maka dia ada step dia, kan? Dia ada step dia. Contoh satu lagi ayat berkenaan dengan suami pukul isteri, kan, dalam memberikan hukuman. Kalau kita setakat ambil ayat Quran sahaja tanpa melihat kepada hadis Nabi dan huraian para ulama, bermakna suami ni boleh pukul isteri sampai isteri cedera. Sedangkan bila kita lihat hadis-hadis Nabi dan juga kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama, pukul isteri itu adalah pukul yang tidak mencederakan. Contohnya ialah dengan menggunakan berus gigi, kan, berus gigi adalah satu pukulan yang ringan, yang tidak akan mencederakan, yang tidak akan menyakitkan. Pernah ada suami yang pertikai kepada saya, dia kata kalau pukul dengan berus gigi, bila isteri tu nak sakit. Jadi ini mentality yang ada di kalangan sebahagian daripada kita. Dalam kepala mereka ialah hukuman pukul yang ada dalam Islam itu, suami pukul isteri itu ialah mesti menyakitkan. Sedangkan huraian oleh para ulama yang muktabar ialah pukul dengan benda-benda yang ringan dan kecil, iaitu seperti kayu sugi, kan, berus gigi, kain selimut, kan, jadi dengan bantal. Jadi itu kefahaman yang tepat berkenaan dengan ayat Al-Quranul Karim. Jadi sebab itu kita perlu ada step yang betul dalam memahami nas yang ada dalam Al-Quran. Maka yang pertamanya, tafsir Quran dengan ayat Quran juga. Yang keduanya, tafsir Quran dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang ditentang oleh golongan Quraniyun, kan, ataupun Quranic Society ni di Amerika, di Malaysia, di Indonesia dan sebagainya. Kemudian yang ketiganya, kita memahami ayat Quran, kita tafsir ayat Quran itu, tadabbur Quran itu dengan kalam para sahabat. Jadi bila kita baca satu ayat Quran, kita tengok apa yang diulas oleh sahabat-sahabat Nabi, kan, the companions, kan, sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian yang keempatnya ialah kita tafsir Quran itu, kita faham Quran dengan kalam, dengan pendapat daripada para tabi'in. Dan kemudiannya akhir sekali, kita tafsir Quran itu dengan bahasa Al-Quran, dengan bahasa hadis ataupun dengan menggunakan kaedah-kaedah yang ada dalam bahasa Arab.
Jadi sidang hadirin sekalian, sekarang dah 8.50. Mungkin saya boleh serahkan semula kepada pihak moderator, puan moderator. Kalau kita ada soalan ataupun kita ada perbincangan ataupun pendapat, maka dipersilakan. Terima kasih banyak. Ya, dipersilakan para jemaah untuk bertanya sekiranya ada persoalan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, syabas Ustaz atas pencerahan kuliah pada pagi ini yang sangat-sangat bermanfaat. Saya mula terbaca mengenai dengan Quran ini dalam beberapa hari yang lalu dan terfikir Ustaz, adakah mereka yang memulakan jemaah Al-Quraniyun dan pengikut-pengikutnya ini boleh diiktirafkan sebagai murtad atau terkeluar daripada akidah Islam, oleh kerana yang saya fahami, satu, seperti Ustaz sebutkan tadi, untuk memeluk Islam cukup tanpa mengucap 2 kalimah syahadah. Maknanya mereka tidak memperakui Rasulullah sebagai melengkapkan syahadah, dan juga dari itu dengan memperlekehkan hadis-hadis dan sunnah Rasulullah. Makanya rukun Islam dan rukun iman yang sewajibnya kita perakui tidak dilaksanakan oleh mereka. Jadi soalan saya adalah, adakah mereka ini dianggap murtad atau terkeluar daripada akidah, Ustaz? Dipohonkan pencerahan. Baik, terima kasih kepada Puan Nurazah di atas soalan tersebut, isu yang ditimbulkan. Jikalau kita lihat kepada fatwa yang ada dalam negara kita, sebenarnya sudah banyak kan fatwa di peringkat negeri-negeri, termasuk fatwa di peringkat kebangsaan berkenaan dengan golongan ini, iaitu benar apa yang disebut oleh Puan Nurazah tadi, iaitu tulisan-tulisan mereka, buku-buku mereka dan juga ajaran mereka, ideologi mereka telah disebut sebagai satu ajaran dan kepercayaan yang boleh menyebabkan orang itu terkeluar daripada Islam, kan. Sebab itu kumpulan ini diharamkan dalam negara kita. Cuma sebagaimana yang kita mungkin sedia maklum, kita dalam negara kita ni kita ada beberapa cabaran yang saya sebut di awal kuliah tadi, iaitu yang kita sebut sebagai legal challenges, kan, cabaran dalam bidang perundangan dan kehakiman. Sebab di negara kita ini, apabila kita bercakap tentang apakah tindakan yang boleh kita lakukan terhadap golongan ini, sedangkan fatwa jelas banyak negeri telah pun menyebut dengan jelas bahawa ajaran ini terkeluar daripada Islam. Tetapi kenapa seolah-olah tidak ada tindakan yang dikenakan kepada mereka, sedangkan dalam fatwa sebut dengan jelas bahawa ini adalah ajaran yang boleh menyebabkan pengikutnya itu ataupun orang yang meyakininya sebagai terkeluar daripada Islam. Jawapannya kerana dalam negara kita ini kita ada sistem perundangan yang sebenarnya membataskan kita untuk melaksanakan penguatkuasaan secara menyeluruh. Sebab jikalau kita isytihar mereka ni bukan Islam, contoh kita tangkap tokoh mereka, CA sebagai contoh, kita tangkap CA ni dan kita bawakan ke mahkamah dan kita mengatakan bahawa mereka ni terkeluar daripada Islam. Jadi apabila kita mengatakan mereka ni terkeluar daripada Islam, secara automatik pada waktu yang sama, mahkamah syariah tidak lagi mempunyai bidang kuasa, tidak lagi mahkamah syariah has no jurisdiction, tidak ada bidang kuasa untuk
membicarakan, seterusnya menjatuhkan hukuman kepada mana-mana orang yang telah disabitkan sebagai terkeluar daripada Islam. Dan itulah yang berlaku kepada seorang ustazah kan, yang menjadi pengikut kepada ajaran sesat Ayah Pin. Kan, walaupun dia mendapat pendidikan di Mesir kan, di Azhar, tetapi apabila dia membuat pengakuan dia bukan Islam, dia bukan orang Islam, tetapi Mahkamah Syariah tetap tidak menerima pengakuan bahawa dia bukan Islam. Sebab jikalau mahkamah mensabitkan bahawa dia bukan Islam, maka Mahkamah Syariah secara automatik tidak ada jurisdiction, kan, tidak ada bidang kuasa untuk membicarakan dan menjatuhkan hukuman. Jadi itu antara masalah yang kita hadapi dalam negara kita. Jadi jawapannya sebenarnya ya, fatwa menyatakan bahawa ajaran ini dan pengikut mereka terkeluar daripada Islam, tetapi oleh kerana ada halangan-halangan dalam perundangan dan kehakiman, menyebabkan apabila kes ini dibawa ke mahkamah, mereka tidak diisytiharkan sebagai bukan Islam. Wallahu a'lam. Jazakallahu khairan Ustaz. Jazakumullah. Menambah sedikit Ustaz, saya dari negara Brunei Darussalam. Alhamdulillah perundangan negara meneguhkan Islam adalah dari ahli sunnah wal jamaah dan juga bermazhabkan Syafi'i. Maka mungkin dari itu alhamdulillah kita di Brunei agak terkawal lah mengenai dengan akidah-akidah yang menyeleweng seperti yang terjadi di luar negara. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, seterusnya ada lagi soalan daripada jemaah yang lain? Silakan. Baik, saya kira penjelasan dah cukup jelas dan faham. Saya kira kita dah boleh tutup majlis ya Ustaz ya? Boleh. Dan saya ucap terima kasih di atas peluang yang diberikan kepada saya. Jazakumullah khairan jazak. Alhamdulillah, jazakumullah khair. Dari Kelab Sahabat Cinta Al-Quran mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Ahmad Jailani atas pencerahan dan perkongsian ilmu tentang bagaimana kita perlu berpegang kepada kitabullah dan as-sunnah, kepada pemahaman yang benar bahawasanya hadis-hadis Nabi SAW itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita, Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari segala fitnah, syubhat dan kekeliruan. Setiap syariat Allah itu pasti ada hikmah di sebaliknya, dan syariat Allah itu berfungsi untuk menjaga kemaslahatan bersama. Dan saya mewakili pihak pengurusan, mohon maaf dan salah bicara dari saya, dan ucapan terima kasih kepada para jemaah yang sudi luangkan masa hingga ke akhir majlis ilmu ini. Dan bagi mendahulukan majlis ini, mohon Ustaz untuk tutup dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Silakan Ustaz. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ainun. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan. Terima kasih Ustaz. Terima Assalamualaikum. kasih semua. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Opa.